Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Daniel bin Zainal Arif daripada kelas DPSU 2G. Baiklah, saya bersama rakan-rakan saya hari ini akan membentangkan tajuk budaya pemasaran yang tidak sihat di laman sosial. Terlebih dahulu kita tengok maksud budaya. Budaya ialah tingkah laku sosial dan norma yang terdapat dalam masyarakat manusia. Budaya dianggap sebagai konsep utama dalam antropologi, merangkumi pelbagai fenomena yang dihantar melalui pembelajaran sosial dalam masyarakat manusia. Selain itu, kesejahteraan budaya ditemui di semua masyarakat manusia. Ini termasuk bentuk ekspresif seperti seni, muzik, tarian, ritual agama dan teknologi seperti penggunaan alat memasak, tempat berteduh dan pakaian. Konsep budaya kebendaan meliputi ungkapan fizikal budaya seperti teknologi, seni bina dan seni. Sedangkan aspek budaya yang bukan kebendaan seperti prinsip organisasi, sosial, mitologi, falsafah, kesusasteraan dan sains terdiri daripada warisan budaya yang tidak ketara masyarakat. Seterusnya pula, kita tengok maksud pemasaran. Fungsi sosial dan pentadbiran yang bertujuan untuk mencipta, mengembangkan dan mengekalkan pelanggan dalam suatu aktiviti ekonomi atau pertukaran barang dan perkhidmatan. Yang ni, seorang penjual haruslah bijak dan kreatif untuk mencipta barang yang baru atau barang produk yang baru untuk dia mengekalkan pelanggan yang sedia ada. Seterusnya, pemasaran ialah proses pengkomunikasian nilai suatu barang atau perkhidmatan kepada pengguna. Pemasaran terkadang boleh ditafsirkan sebagai seni menjual produk, tetapi penjualan hanyalah satu bahagian daripada pemasaran. Yang ni dia komunikasi antara penjual dengan pembeli. Macam sekarang ni kita musim Covid ni, kita tak digalakkan untuk keluar rumah untuk pergi ke kedai membeli barang. Seeloknya kita online je semua. Contoh-contoh apps dia, Foodpanda ada, Lazada, Shopee, Instagram, macam-macam lagi lah. Semuanya di hujung jari saja. Yang terakhir pula ialah istilah pemasaran boleh menggantikan periklanan. Ia adalah keseluruhan strategi dan fungsi penawaran barang atau perkhidmatan kepada pengguna dan memenuhi kehendak pengguna di dalam mengekalkan keuntungan aktiviti yang dijalankan. Kalau yang ni kita boleh tengok penjual dia mainkan peranan yang penting untuk menawarkan barang dia kepada pembeli, agar pembeli tu dia tertarik dengan barang yang dijual oleh penjual tu. Kalau dia rasa mahal, pandai-pandai lah dia nak tawar lagi harga tu, bagi murah sikit lagi ke apa ke. Penjual ni dia objektif dia hanya untuk mendapat keuntungan. Selain daripada tu tak ada. Okey, apabila budaya dan pemasaran ni, maksud budaya dan pemasaran ni disekalikan, ia bermaksud budaya iaitu suatu cara atau aktiviti ikutan untuk seseorang itu untuk memasarkan barangan yang dijual olehnya di atas talian, iaitu secara e-dagang. Ia lebih memudahkan urusan kita. Sekian, itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada sahabat saya untuk seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafiq Abdul Syam. Okey, saya dari kelas DPSU 2H.
Saya akan menerangkan tentang cabaran dalam perniagaan. Cabaran dalam perniagaan yang kami dapat terangkan ni ada 3. Yang pertama, kesukaran memasarkan produk. Kesukaran memasarkan produk ni dia macam apa kan, zaman sekarang ni dia tentang zaman media sosial. Kita nak memasarkan pun melalui media sosial seperti Facebook marketing, Instagram. Jadi individu ni dia kekurangan masa untuk membuat iklan-iklan di media sosial tu. Itu kesukaran pertama. Yang kedua, dia perlu melayan pelanggan. Kerana zaman ni biasalah pelanggan ni banyak sangat dia punya cita rasa dia lain-lain. Kadang dia tak puas hati dengan benda ni, kadang dia tak puas hati dengan benda ni. Okey, yang ketiga pula, kita ni payah nak meraih kepercayaan dan keyakinan pelanggan. Sebab kan banyak sekarang ni ada zaman-zaman scammer, tipu menipu. Jadi kami sukarlah untuk nak bagi keyakinan kepada pelanggan ni untuk memilih produk ataupun perniagaan yang kami dijalankan ni. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hussein bin Abu Bakar dari kelas 2A. Antara faktor yang menyebabkan seseorang lebih memilih bekerja online adalah kerana budaya korporat yang tidak baik. Seterusnya, saya akan membentangkan budaya korporat yang tidak baik. Yang pertama ialah masalah komunikasi. Tanda pertama budaya syarikat yang buruk adalah komunikasi yang tidak berfungsi. Komunikasi yang buruk ini boleh berbentuk komunikasi tidak langsung, iaitu menghantar mesej melalui orang lain dan munculnya maklumat yang memilukan atau pekerja yang tidak dapat membuat keputusan sendiri. Komunikasi sangat penting dalam syarikat. Tanpa komunikasi yang baik, syarikat ini sangat terdedah pada kerosakan dan kejatuhan. Oleh itu, sebagai pemilik atau pemimpin syarikat, anda harus sentiasa menjaga komunikasi antara semua pekerja dan bahagian atau bahkan dengan pelanggan. Yang kedua, pemimpin yang merasa paling benar dan hebat. Pemimpin syarikat memang memainkan peranan yang sangat penting untuk kelangsungan perniagaan. Oleh itu, syarikat yang mempunyai budaya yang baik biasanya disertai oleh pemimpin yang baik dan sebaliknya. Apabila seorang pemimpin yang merasa paling jujur dan terhebat, dia hanya akan menjaga dirinya sendiri. Pemimpin seperti itu umumnya berkomunikasi dengan gaya dan nada merendahkan orang lain. Mereka mengambil kejayaan orang lain dan memanipulasi mereka untuk menunjukkan bahawa mereka adalah yang terbaik. Dia merasa lebih layak mendapat layanan istimewa. Biasanya pemimpin seperti ini akan dibenci oleh ramai pekerja. Dan apabila kepercayaan pekerja memudar pada pemimpin, ketika itulah budaya syarikat semakin pudar. Yang ketiga, konflik keluhan yang tidak sihat. Interaksi antara pekerja dan bahagian sering boleh menyebabkan geseran, aduan dan pertikaian. Tetapi jika ini berlaku berulang kali, maka anda harus sedar ini bermaksud ada sesuatu yang tidak kena dengan sistem atau budaya syarikat anda. Perkara terkecil dari konflik perselisihan hingga perpecahan dalam syarikat biasanya bermula dengan aduan dan perbincangan atau gosip yang tidak menyenangkan. Dari sini, sarkasme dan sinis akan muncul sama ada antara pekerja atau pekerja dengan persekitaran bos. Oleh itu, apabila terdapat konflik dan aduan sebagai tanda budaya korporat yang buruk ini, anda mesti bertindak segera dan menjaga keadaan sekiranya anda tidak mahu syarikat anda rosak dan musnah. Yang terakhir, kemunculan gangguan fizikal dan mental. Tanda budaya syarikat yang buruk adalah kemunculan gangguan kesihatan fizikal dan emosi. Perhatikan sekeliling anda sama ada ramai yang mengalami masalah kesihatan fizikal dan emosi. Sekiranya demikian, berhati-hatilah. Mungkin ada yang tidak kena dengan persekitaran dan budaya syarikat anda. Sebilangan besar masa yang dihabiskan di pejabat dengan sebuah beban kerja dan masalah yang ada memang akan mencetuskan sedikit lagi dan memberi kesan kepada kesihatan fizikal dan emosi. Semua orang akan mengalami gangguan kesihatan psikologi atau kerohanian jika terus dihadapkan dengan beban kerja yang melampau. Oleh itu, apabila anda menemui orang yang mengalami masalah tersebut, anda sebagai pemimpin syarikat harus segera bertindak dan memperbaikinya. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.
terdapat dua contoh kes yang melibatkan tajuk ini. Yang pertama ialah Boy Iman dan yang kedua ialah Datuk Ali Shukri. Okey, saya akan baca sedikit latar belakang berkenaan kes Boy Iman ni. Nama sebenar beliau ialah Nurul Iman bin Abdul Rahman. Beliau dilahirkan pada 2 April 1980. Pekerjaan beliau ialah pelakon, penyanyi, usahawan. Beliau bermula kerjanya pada tahun 1999 sehingga kini, tetapi sekarang ni kita jarang nampak dia. Okey, dan beliau mempunyai seorang anak. Saya akan baca kes dia. Boy Iman ditahan kes tipu jual banglo rumah. Pada 2 Oktober 2017, Boy Iman bersama 2 suspek lain ditahan oleh polis di Ampang dan setapak bagi membantu siasatan berhubung penipuan jualan rumah bernilai 6.2 juta. Sebanyak 188 laporan polis berkaitan penipuan jualan rumah yang dilakukan oleh syarikat miliknya, DBI Properties dan Juta Kelulut Global Resources. Beliau kemudian direman 2 hari pada 11 Oktober 2017 bagi membantu siasatan berkaitan penipuan jualan rumah bernilai 6.8 juta itu. Kemudian pada 1 Julai 2020, beliau diisytihar muflis oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berikutan kegagalannya selaku penghutang penghakiman melunaskan tuntutan lebih 60,000 dibuat seorang individu pada pertengahan 2019. Boy Iman dilaporkan tidak dimaklumkan mengenai sebarang tindakan undang-undang yang bakal dikenakan ke atasnya terlebih dahulu. Di sini kita boleh tengok Boy Iman ni dia telah menipu sebanyak 188 orang berkaitan rumah. Penjualan rumah ni dianggarkan bernilai 6.2 juta. Nampak tak dekat situ bahayanya kita mempercayai atas talian ni. Contoh kajian kes yang kedua pula ialah yang melibatkan Datuk Ali Shukri kerana kantoi menjual topeng muka tidak kalis air. Saya akan membacakan sedikit latar belakang beliau. Nama sebenar beliau ialah Alif Shukri bin Kamar Zaman. Beliau dilahirkan pada 3 April 1987 di Felda Kecau, Kuala Lipis, Pahang. Beliau diberikan gelaran Datuk Telajak Laris kerana setiap produk yang dikeluarkan olehnya ada perkataan Telajak Laris. Pekerjaan beliau ialah usahawan, pelakon dan penyanyi. Beliau juga viral kerana lagu yang dibuat olehnya mendapat kecaman yang teruk daripada masyarakat, iaitu lagu Bobo di Mana dan Abang Nak Tegur. Beliau mempunyai seorang isteri dan 4 orang anak. Baiklah, saya akan membaca kronologi kes dia. Menerusi Instagram Live, Alif turut mempromosikan topeng muka tersebut bahawa ianya tidak boleh ditembusi virus COVID-19 kerana ia mempunyai 2 lapisan. Dalam demonstrasi pertama, Alif cuba membuktikan topeng keluarannya itu tidak berjaya ditembusi angin. Dekat sini bila dia pakai topeng muka tu, topeng muka dia tu, dia buka, dia petik lighter tu, lighter tu keluarkan api. Bila dia hembus tu daripada dia punya topeng muka tu, api tu terpadam. Maksudnya kat situ tak ori lah dia punya. Okey, seterusnya netizen mencabar untuk melakukan ujian kalis air sama ada topeng itu mampu menghalang air daripada menembusinya atau tidak. Namun perkara yang tidak disangka-sangka berlaku apabila air bocor menembusi topeng yang dijualnya itu. Susulan daripada itu, netizen menyerang usahawan kosmetik itu serta mempersoalkan kualiti topeng muka berharga RM25 itu. Tidak hanya berhenti di situ, Alif kemudian melakukan ujian sama ke atas topeng muka standard dan hasilnya membuatkan usahawan itu terdiam apabila topeng muka itu tidak bocor. Lepas yang dia tiup tu untuk test tembus angin tu, netizen suruh dia
buat satu lagi ujian, iaitu letak air kat dalam mask tu. Apabila kat situ dia ambil yang dia punya mask tu, topeng muka dia tu, dia letak air, tapi dia punya topeng muka tu air tu bocor, air tu turun juga. Tapi yang ori punya mask yang murah tu, bila letak air dia tak keluar pun air dia. Kat situ nampak walaupun harga mahal, tapi barang yang dikeluarkan oleh Dato' Al-Shukri ni tidak berkualiti. Jadi daripada situ, kita sebagai rakyat Malaysia ni haruslah bijak untuk membuat keputusan dan kelebihan. Membuat keputusan untuk ni lah, memilih sesuatu barang ataupun apa-apa saja tindakan. Kalau kita nak beli barang tu, kita tengok dulu kualiti dia ke apa. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Aiman Kasyabi Mesri dan nombor matrik saya dia isu 2020-24961. Okey, hari ini saya akan membentangkan mengenai perbandingan agama. Okey, hukum mengikut pandangan agama. Setiap agama yang wujud di muka bumi ini, sama ada yang bersifat agama yang berasaskan wahyu dari Tuhan dan agama yang lahir berasaskan pengalaman tokoh dan kehidupan, di mana kesemua agama menyeru untuk membuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Akan tetapi, perkara yang membezakan setiap agama ialah hukum hakam yang tertulis atau diturunkan dalam kitab agama masing-masing. Hukum hakam terdapat penyalahgunaan media sosial melalui pelbagai pandangan agama semestinya haram ataupun dilarang, kerana ianya boleh menjurus kepada kehancuran dalam kehidupan seorang sekaligus mengucap-kacirkan keamanan dan keharmonian masyarakat serta negara. Okey. Yang pertama adalah pandangan agama Islam. Hukum mengikut pandangan agama Islam amat mudah untuk difahami, kerana walaupun penggunaan media sosial mempunyai kebaikan yang tersendiri, hukumnya ialah harus saja. Akan tetapi, hukum bagi penggunaan media sosial boleh berubah menjadi haram digunakan sekiranya seorang itu didapati secara sengaja menyalahgunakan kemudahan yang ada tersebut dengan membuat atau menyebabkan perkara yang tidak sahih. Ayat Al-Quran telah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang akan menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Selain itu, ada lagi satu surah iaitu yang dia telah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang membawa ifki iaitu berita bohong adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakan, dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bahagian terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Surah An-Nur ayat yang ke-11. Okey, hadis juga telah mengatakan, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seorang yang menuturkan sesuatu perkataan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyangka ia remeh, namun di sisi Allah ia sesuatu yang amat diredainya, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darjatnya dalam syurga. Manakala seorang lain menuturkan perkara yang disangka remeh namun menimbulkan kemurkaan Allah SWT, nescaya Allah akan mencampakkannya ke dalam neraka. Riwayat Al-Bukhari. Ada juga lagi satu hadis yang mengatakan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah SAW, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka berkatalah sesuatu yang baik atau diam dari perkara yang sia-sia dan tidak elok. Riwayat Al-Bukhari dan Okey, yang kedua adalah mengikut pandangan agama Kristian. Okey, hukum hakam mengikut pandangan agama Kristian adalah dilarang untuk berbohong, memfitnah dan sebagainya, kerana ada akibat dan hukum seperti yang tertulis di dalam kitab Injil dan 10 perintah Daqalos. 10 perintah ini adalah 10 undang-undang direkodkan dalam kitab Injil yang menyatakan bahawa Tuhan berikan kepada negara Israel tidak lama selepas pengusiran dari Mesir. 10 perintah ini pada dasarnya adalah ringkas daripada 613 perintah yang terkandung dalam Undang-Undang Perjanjian Lama. 4 perintah pertama menangani hubungan kita dengan Tuhan, dan perintah terakhir menangani hubungan di antara satu sama lain. Perintah yang ke-9 iaitu you shall not give false testimony against your neighbor. Yang kedua, ayat kitab Injil. Who is the man
who desire life and love lack of death, that he may see good, keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. Ayat yang kedua pula, they secretly include men to say, we have heard him speak, but he must word against most and against God. Okey, yang ketiga, a false witness will not go unpunished, and he who tell liars will perish. Ayat itu, and yang terakhir, and he who tell lie will perish, menerangkan bahawa siapa yang memberitahu pembohongan akan binasa. Okey, agama yang terakhir adalah agama Buddha. Okey, hukum mengikut pandangan agama Buddha secara keseluruhannya mencegah dan melarang untuk berbohong, memfitnah dan lain-lain juga. Hukum ini terdapat dalam khutbah Buddha iaitu Kasaputiya Sutta, Kalama Sutta, dan juga terdapat pada asas kedua dalam ajaran Buddha iaitu jalan tengah atau dikenali sebagai jalan 8 lapis mulia. Terdapat 4 daripada jalan yang boleh dikaitkan dengan penyalahgunaan media sosial. Kasaputiya Sutta dalam kurungan Kalama Sutta. Yang pertama, musavadah, menjauhi perkataan-perkataan bohong. Yang kedua, samavacca, berkata dengan benar. Yang ketiga, ehipasiko, ajaran atau undangan kepada semua orang tanpa kecuali untuk datang dan melihat, melakukan penelitian atau pemeriksaan atau penyelidikan terhadap satu perkara untuk mendapatkan bukti daripada hanya sekadar percaya bulat-bulat begitu saja. Okey, itu saja daripada saya. Saya akan teruskan kepada pertanyaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Daniel Hafiz bin Zamri. Saya terang mengenai kebaikan dan keburukan berniaga atas talian ataupun dalam talian lah, online kan. Kita pergi kebaikan dulu. Okey, kebaikan yang pertama adalah anda tidak perlu mengeluarkan kos untuk menyewa kedai secara fizikal dan hanya buat dari rumah saja dan memerlukan line internet yang pantas lah. Yang kedua, anda boleh memberi harga yang berpatutan tanpa ada kerugian. Yang ketiga ataupun yang last sekali, keuntungan yang tinggi. Perolehan kejualan peniaga melalui platform online juga agak tinggi. Anda boleh mendapat 2 hingga ke 3 kali ganda apabila anda membuka kedai online berbanding melalui kedai fizikal yang hanya bergantung kepada sistem luar talian. Keburukan pula. Yang pertama tentang keburukan ialah kurang interaksi sosial. Kebanyakan bisnes online yang dilakukan dari rumah saja. Walaupun keadaan ini memudahkan cara berniaga, tetapi ia tidak memberi kesan sosial seperti berlaku di tempat kerja tradisional seperti pejabat lah. Hampir kesemua komunikasi bisnes online ini dilakukan dengan menggunakan email, Skype dan Facebook. Keadaan ini menyukarkan interaksi sosial seperti berlaku dalam pertemuan face to face. Yang kedua pula tentang keburukan adalah sukar mendapat kepercayaan dari pembeli. Ramai pengguna yang masih takut untuk membelanjakan duit mereka secara online. Ia sangat berbeza dengan membelanjakan duit di kedai-kedai biasa. Yang tiga ataupun yang last sekali tentang keburukan, keselamatan data. Walaupun terdapat polisi keselamatan data yang menjamin bahawa maklumat peribadi anda itu tidak akan dilihat oleh pihak ketiga, namun mudah sebenarnya maklumat itu terbongkar melalui aktiviti hacking yang dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Data yang biasa mereka curi ialah senarai email dan maklumat akaun bank atau kad kredit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmi Al-Amin bin Muhammad Syahidan, Diploma Pengurusan Haji dan Umrah kelas 2H, dan nombor kad matrik saya ialah DSU 2020-25090. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tentang kesimpulan. Daripada hasil dapatan kajian, maka boleh dilihat bahawa di era demokrasi, peranan media sosial sangat besar.
Media sosial merupakan faktor utama yang diperlukan sebagai ruang awam terbuka untuk menjalankan aktiviti berdemokrasi. Banyak faktor yang memberikan kesan kepada terbentuknya aktiviti gerakan sosial. Faktor-faktor ini kemudian dibincangkan di dalam media sosial dengan melibatkan orang ramai. Penglibatan dan penyertaan orang ramai ini tentunya akan melahirkan satu maklumat tertentu yang kemudian disalurkan dalam suatu tindakan kolektif. Dapatan kajian juga memperlihatkan bagaimana peranan penggunaan media sosial dalam membentuk gerakan sosial. Kumpulan BEM sangat bergantung kepada media sosial. Terlihat hampir keseluruhan responden bersetuju bahawa sangat sering menggunakan media sosial dalam membentuk gerakan sosial. Media sosial yang paling digemari oleh kumpulan BEM ini dalam membentuk gerakan sosial di antaranya ialah Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Line, YouTube dan sebagainya. Kajian ini juga melihat pelbagai isu yang mendorong kumpulan BEM ini dalam membentuk gerakan sosial. Isu-isu tersebut di antaranya ialah isu akademik, politik, ekonomi, hukum, rasuah dan sebagainya. Kumpulan BEM ini juga lebih tertarik melakukan aktiviti gerakan sosial apabila telah mendapatkan atau menyampaikan maklumat yang positif. Dengan demikian, maka secara keseluruhan kajian ini menunjukkan adanya peranan media sosial sebagai ruang awam dalam membentuk gerakan sosial. Media sosial dijadikan sebagai alat untuk membincangkan pelbagai perkara maupun maklumat yang sedang berlaku di dalam masyarakat maupun di persekitaran pelajar. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.